Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah kereta Honda yang berharga RM188,000 tapi road tax dia, ya ampun, murahnya RM90 je. Kereta apa? Kereta ini Honda Accord 1.5 Turbo. Tapi sebelum itu, kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Now! Sebelum kehadiran Honda Odyssey, Honda Accord merupakan produk Honda yang paling mahal dijual di Malaysia. Sebab apa? Sebab kereta-kereta sedan eksekutif full size ni, segmen D ni, dia memang ada peminat dia. Dan peminat dia biasanya golongan yang dah mature, graduate daripada Civic, CR-V apa semua tu. Kalau dia tak pergi dekat kereta konti dah. Tapi peminat-peminat kereta Jepun biasanya dia setia. Dia pakai kereta yang makin lama, makin besar, makin eksekutif dan makin mahal. Sebab tu kita tengok dekat design dia, mungkin ramai yang tak kenal yang ini Honda Accord yang paling baru. Sebenarnya kereta ni dah diambil oleh Encik Brian Mujibur. Dia dah test kereta ni daripada hari Jumaat lepas ke? Seminggu lebih lah macam tu lah. So kita kena tanya dia sebab saya pun tak rajin juga nak review-review kereta ni. Brian! Yo! Oh, ada. Mujibur. Ya, hari ni kita nak review Honda Accord. WhatsApp dulu. Macam biasalah, kepada peminat dan pembaca serta penonton Mekanika, WhatsApp, like, share video ni lah. Okey, WhatsApp . Seperti biasa Encik Brian, kita akan berceritakan tentang design dulu. Abang kata apa tadi design dia? Design dia, kalau abang nak tahu, dia design paling agresif yang Accord pernah buat. Dia mungkin dari segi rupa dia mungkin tak agresif, tapi dari segi silhouette dia, bayang-bayang dia rendahkan kereta ni 5mm. Center of gravity dia rendahkan lagi 10mm. Berbanding model dulu. Berbanding dengan model dulu. Tapi kalau saya tengok saya tengok kalau compare dengan Civic baru, nampak macam sangat identical lah. Kalau orang-orang biasa, saya rasa kalau dia tengok daripada depan, dia tak tahu sama ada ni Accord ataupun Civic. Okey, macam ni saya tengok, saya rasa lah. Bermula daripada Accord kepada City, kepada Civic, dia cuba create corporate face yang baru. Dia lebih kepada matured clean design. Ya, betul. Dan kalau kita tengok design Accord ni, sebenarnya design yang sangat selamat, sangat simple, tapi dia boleh bertahan lama. Cuma dia ni dalam setiap manufacturer. Ya, betul. Dalam setiap manufacturer ni dia ada design language dia sendiri, dan memang kita boleh kenal dekat solid wing face kat depan ni lah. Ni memang signature Honda lah. Dan kereta ni rendah kalau kita tengok memang ni kan. rendah. Kereta eksekutif rendah kan. Memang. Tapi walaupun abang nampak rendah macam ni, dia Honda ni dia pandai satu perkara. Ya, dia memang rendah. Walaupun dia nampak rendah, dia memang rendah. Dia memang rendah. Okey, sambung. Kalau kita tengok dia ni kan, walaupun nampak rendah, tapi bonet dia luas. Betul. Bonet dia sangat luas. Saya suka slope belakang tu kan. Dia cermin belakang tu habis. Walaupun dia pakai multi link kat belakang, dia punya boot dia tu 570 liter. 570 liter. Siapa yang bangga sangat beza yang besar boot tu kan? Ni lagi besar. 570 liter. Besar gila. Lagi satu yang saya suka pasal kereta ni ialah walaupun dia orang kata besar semua kan, sebabkan dia rendah, center of gravity dia rendah tadi tu, steering respon dia sangat cepat. Wow. Bila kita bagi tu, dia dah rasa bahagian belakang tu follow sekali. Terbaik. Kita nak cerita apa lagi ni? Kita cerita bahagian belakang. Belakang sikit je. Okey, saya suka bahagian belakang ni, sebab exhaust van dia, bukan fake, bukan tipu-tipu, dan bukan sajat. Memang ada exhaust dekat functional. Dalam trim tu memang ada exhaust. Mulut exhaust dekat situ. Lagi satu, dia tak tulis VTEC turbo ke apa, tapi kereta ni memang ada VTEC dan memang ada turbo. VTEC tech. Jadi kita kena panggil ni Honda Accord jujur. Honda Accord jujur. Okey, mulai hari ni kita panggil dia Accord jujur. Mu pakai kereta apa? Accord jujur. Jadi inilah rahsia kereta-kereta Honda moden. Enjin 1.5 4 silinder twin cam yang menghasilkan almost 200 horsepower. Gila juga kalau fikir kan, tahun ni boleh 1.5 twin cam boleh sampai 200. 4 silinder kot. Road tax RM90 dan torque dia masuk 1600 rpm, 260 Nm torque. 260 Nm torque. Bukan calang-calang dia masuk. Ini dah macam enjin 3000cc NA 2.5 NA tau. 3000cc V6 lah kita cerita kan. So enjin L15B ni mungkin dah 6-7 tahun
tahun di pasaran kan. Dia diperkenalkan melalui CVFC, lepas tu dia masuk dekat CRV. Dan kita rasalah mungkin HRV pun akan guna enjin. Wah, kalau HRV masuk enjin ni, HRV model baru tu, wah, terbaik ni, terbaik. Cuma dia kata mungkin kita dapat sedikit spesifikasi berbeza untuk Honda Accord ni. Mungkin tuning lain sikit-sikit lah. Tuning lain sikit mungkin lah. compression ratio lain sikit, turbo lain sikit. Dia punya, kalau driving macam mana Driving dia kalau kita bawa, memang orang kata kita tekan terus pergi, tekan terus pergi, tekan terus pergi. Tekan pergi. Dia memang macam tu bang. And then kalau kita bawa relax, contohnya 120 km sejam kita bawa, kita tak tekan kan. Saya rasa itulah benefit turbo. Saya dapat 260 km ataupun 265 km, lebih kurang RM30 minyak je saya top up. Bila kita translate 18 km per liter. Dah macam beza ni. Dia claim berapa? Dia claim 15.8. Dia claim 15 tapi kita dapat 18. Lebih baik. Tak jujur lah tu Tak jujur pula dah. Tak jujur pula dah dia. Enjin ni gearbox apa? Gearbox CVT. Jadi macam bawa highway nak memotong apa semua tu, what do you feel? Dari segi gearbox CVT dia, saya rasa mungkin ni the best CVT yang Honda pernah hasilkan untuk kereta Honda. Dia sangat berbeza pada BRV ataupun HRV ataupun CV. Sebenarnya CVT ni bagus sebenarnya untuk economical, untuk apa kan. Tapi yang menyebabkan CVT ni dipandang serong tu lah Proton. Punch punya CVT. Sebenarnya CVT Honda ni sedap macam dalam CRV apa semua, walaupun dengan badan bagak macam tu dengan 4-wheel drive, okey je CVT. Dia kita rasa seamless je. Kita tak rasa benda tu jerking ke ada bunyi ke pelik-pelik, tak ada. Once kita bergerak laju, kita rasa okey, nothing, okey. So memang power dia datang daripada bawah. Datang daripada bawah sampai 5,000. Wah, terbaik. Memang sedap. Tak boleh lawan lah Hazard ni. Kena convert VTEC turbo pula Hazard. Sekarang VTEC je. Betul bang. Kereta-kereta eksekutif moden ni kalau kita tengok dia punya design dia majority lah clean dan tidak dramatic. Betul. Dia tak ada banyak curve angle apa. Dia sangat straightforward. Itu yang menjadi bagi saya cabaran pada designer. Kalau kita buat pelik-pelik, nanti orang susah nak guna. Dan saya suka design dashboard macam ni sebab dia orang panggil waterfall design. Pada atas dia turun bawah. Tapi bila kita tengok balik, dia sebenarnya sangat praktikal. Contohnya dia letak turing ni kat atas, dia lebarkan. Belakang tu dia letak woofer. Kereta ni ada 10 speaker tau bang. 10 speaker? Abang nak ambil dua letak dekat beza pun kita Honda tak tahu, kita ambil senyap-senyap lah kan. Itulah boleh juga taruh dalam Azari sini kan. And then meter dia bang, meter dia saya suka sebab meter dia sebelah kanan analog, sebelah kiri digital. Jadi sebelah kiri tu kita boleh tune kan untuk apa kita nak tengok. Macam-macam kita boleh tengok, daripada tayar pressure. Tadi kita panggil ekor jujur. Ini kita panggil ekor adil lah. Ekor adil pula. Ekor adil lah. Lagi function apa lagi yang suka ni? Katanya tadi apa, lubang steering apa nampak? Okey. Saya pun tertanya-tanya sebab apa kereta ni tak ada head-up display. Dan bila saya tengok, memang meter dia jelas, dan lubang steering ni dia buka besar supaya kita boleh tengok jelas kat dalam. So kita ubahlah angle steering, tinggi ke rendah, tolak depan belakang, meter tu kita nampak jelas. Visibility dia memang jelas. Bercakap pasal head-up display, banyak-banyak kereta yang saya test, pertama kali kalau saya masuk kereta yang ada head-up display ni, saya off dulu. Abang off dulu? Annoying. Tak tahu orang lain, tapi saya rasa memang annoying head-up display ni. Dulu kita rasa macam power, tapi lama-lama macam tak apalah, tak ada pun kan. Betul. Tak ada pun tak apalah kan. Tapi dari segi space, walaupun daripada luar dia nampak rendah, okey sebenarnya dalam dia, headroom dia apa semua kan. Mungkin kita tak sedar sebab dekat Jepun, kalau abang nak tahu, Honda ni selain daripada kereta biasa, dia ada K-car. So bila dia dah pandai K-car, maknanya Honda ni dia dah power bahagian space management. Betul. So tapi rasanya kereta Honda memang semua dalam dia besar kot. Tengok layout dia punya ni kan, switch aircon apa semua, placement dia just nice. Betul. Kalau abang tengok lagi satu, contohnya macam ciri-ciri tambahan yang ada. Contohnya ciri safety, dia ada Honda Sensing. Sensing dia memang komplit. Dia ada stop and go dalam traffic, ada adaptive level 2 lah. Level 2 bang, memang level terbaik. Sebab Honda dia tak ada level 1. Dia masuk Malaysia memang dia terus level 2. Dia perkenal terus level 2. Memang masa dia introduce dekat CRV tu, saya rasa masa tu, gempak gila kot kereta dia boleh steering sendiri kiri kanan. Masa tu kereta murah kategori 100 lebih tak ada lagi
Kereta mahal pun banyak tak ada masa tu. Tapi Honda ni memang berani lah. Saya rasa memang dia berani. Dia memang Honda ni dia kata inovasi dia nombor satu lah. Betul. Dia berani buat inovasi. Apa? Sekejap. Baru Ada dua lagi. Baru pura-pura nak keluar. Okay. Satu lagi saya nak lupa nak cakap. Apa dia? Dia ada Smart Key Assist. Okey, apa tu? Smart Key ni kalau kita keluar dari kereta, kadang saya ni terlupa sebab bini saya tu dia suka letak semut dalam item saya. Jadi bila saya keluar dari kereta, saya lupa nak kunci pintu. Okey. Bila kita duduk jauh, dia automatik tutup. Smart Key auto lock lah. Ingatkan kunci untuk orang smart. Nombor 2 Okey. Kalau kita kereta ni parking tengah panas, kita boleh auto on. So bila dia on, kita masuk kereta dah sejuk lah. Ya, dia sekelip dululah aircon. Betul, boleh ada remote start lah. Nombor 3, saya paling risau kalau bini saya bawa kereta besar macam ni, dia parking mesti sengit. Tak sengit kiri, sengit kanan. Tak pun terkeluar ada putih. Itu memang SOP orang perempuan Memang package dia. Dia memang parking sengit. Sebesar mana kotak pun dia akan parking sengit. Kita jangan risau sebab kereta ni ada auto park. Saya rasa dalam kereta buatan Jepun ni, Honda je yang ada fungsi ni. Auto park ni. Memang kalau kita on sini dan kita boleh masukkan je auto park. Kita nak masuk kiri, masuk kanan, masuk belakang, insya-Allah dia boleh buat. Dia ada terbaik. Dia punya sensing ni akan calculate dan kira berapa ruang parking yang ada. Senang kalau macam ni. Kalau fungsi ni ada, memang bini kita sayang kat kita. Betul. Sayang bini beli kereta ni. Baik. Brian, kita terlupa nak berbincang tentang handling dia. Okey. Kalau kita tengok dari segi fizikal dia lah, dengan bonet panjang, dengan jarak roda dia panjang, dengan kereta tu rendah, rim besar, tayar pun dia bagi Michelin Primacy ST. Saya rasa kereta ni macam lebih ke arah sporty kot. Dia design untuk driving ke macam mana? Dia agak sophisticated sikit bang. Macam mana pula? Dia walaupun kita nampak kereta tu sporty, tapi bila kita lalu bump yang kecil, kita tak rasa sangat lah. Then kalau saya nak bagi rating kekerasan absorber dengan spring dia tu, dia mungkin lebih keras sikit daripada Camry, tapi di bawah daripada Conti. Dia agak tengah-tengah sikit. Dari segi input steering tu pula macam mana? Rasa macam natural ke, connected ke, atau dia artificial sangat ke macam mana? Saya rasa inilah kelebihan bila kita rendahkan lagi center of gravity. Membantu. Dia sangat membantu. So bila kita bagi input steering, bahagian belakang tu kita rasa follow dengan cepat. Tambah lagi. Bila dia ada agile handling assist. Apa benda tu? Dia macam ni bang. Kalau kita nak masuk ke lorong laju atau nak memotong ke lorong laju dengan cepat, ataupun ambil selekoh dengan cepat, kita tak perlu bagi brake, kita hentam je minyak tu masuk, dan ketika itu sistem akan pilih salah satu tayar untuk dia brake. Jadi tak berjoget lah belakangnya. Tak berjoget, dia akan ada sikit vektor. Itu cara dia. Ya, betul bang. So saya perhati dan saya rasa bila saya ambil corner laju 18, 19 pun tara goyang bang. 18 tak goyang. So memang dia sorokkan function tu lah, dia sembunyikan. Dia tak boleh matikan. Cuma kita rasa boleh pergi lah kereta ni, syok macam pro lah. Kita panggil dia Honda Accord rahsia. Honda Accord rahsia. Jadi tadi ada benda sikit nak komplain ke apa benda, macam biasalah. Kita bila sembang mesti ada benda nak komplain. Kita memang kalau kita berdua mesti ada komplain. Memang kaki komplain. Apa dia tu? Komplain. Nombor 1 bang, tombol gear dia tu agak tinggi sikit lah. Ya, saya perasan knob dia macam tinggi daripada level tangan kita. Dia macam ni bang. Kalau kita letak tangan atas armrest, patutnya tangan tu selari kan. Tapi tombol dia tinggi sebabkan tangan kita terangkat. Okey. Dia tak cantik lah. Kalau kita potong ke sebab Abel tak cukup tinggi ni. Mungkin saya lengan saya tak cukup design besar. semua ikut badan Abel punya saiz. Dia mesti ikut badan saya. Orang-orang kacak. Okey, lagi. Nombor 2 yang saya perhati, dia punya auto high beam, dia tak cukup sensitif. Kalau dia nampak lampu jalan menyala, dia akan off. Sesetengah kereta dia tak akan off. Dia akan off bila ada lampu motor, lampu kereta, baru dia off. Incoming traffic lah. Ya, dia detect, ni lampu jalan aku, dia off. Sedangkan masa tu kita perlukan semua cahaya, termasuk cahaya keimanan. Itu pun jadi dia nak komplain. Dah tak ada benda sangat dia nak komplain. Auto headlight macam tu pun jadi. Okeylah baik, kita terima lah. Okeylah. So kita dah di penghujung rancangan lah. Sebelum kita kembali ke seri pentas, tinggalkan pesanan kepada penonton kita di sana, di luar sana. Seperti biasa, anda nak beli Honda, anda boleh kontak saya ataupun Abang Brian. Nanti kita kontak bos Honda. Dapat diskaun RM10. RM10 Okey. So dia subscribe dan like, share website video ni. Share dekat website. Bye.